Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah sallallahu wa sallamuhu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa man istanna bi sunnatihi wa man iktada bi qudwatihi wa man istahada bi jihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasana bi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa la khawta wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal yang ke-12 daripada bulan Ramadan 1442 Hijriah bersamaan 24 di bulan April. Kita sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada bulan Ramadan dengan izin daripada Allah. Apabila tibanya bulan Ramadan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarak syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan yang Allah berkati, iaitu bulan Ramadan. Maka kita berada di bulan yang diberkati oleh Allah. Maka dengan itulah kita berdoa pada Allah, Allahumma barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah buat diri kami itu di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan bulan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukur pada Allah kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang diberkati, yang bulan keampunan daripada Allah, yang Allah fardukan kepada kita berpuasa pada malamnya, pada siangnya dan qiyam pada malamnya. Maka dengan hal yang demikian, kita berada pada pagi ini syukur kepada Allah. Setelah mana kita menunaikan, mungkin ada kalangan kita yang solat 2 rakaat ketika mana bangun daripada tidur dengan solat tahajud, dan kemudian kita beribadah dengan yang dipanggil dengan ibadah sahur. Kerana sahur itu juga ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fi suhurikumul barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Maka kita makan sahur bukan hanya untuk menguatkan kita untuk beribadah dengan ibadah puasa, tetapi keutamaan yang lebih utama kerana mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah. Sahur kerana itu perintah daripada Nabi SAW. Bahkan Rasulullah menyatakan bahawa inna sahur min sunnanil mursalin, sesungguhnya sahur itu adalah sunnahnya para Nabi. Jadi kerana hal yang demikianlah yang kita telah bangun dengan mungkin solat 2 rakaat, dan kemudian kita bersahur, dan kemudian kita hadir solat subuh berjamaah, dan kemudian kita duduk majlis ilmu. Ini semua izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena dengan kita berada di bulan Ramadan dan pengajian kita dengan kitab tafsir, maka kita pada hari ini kita membaca tafsir khas daripada surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Buka surah Al-Baqarah
juzuk yang kedua ayat 183. Masih pada tafsir, tetapi kita nak bicara tafsir tentang ayat-ayat puasa. Jadi supaya kita nak melihat intipati daripada puasa, jadi kita memulakan dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita nak berkati kita pada pagi hari ini, mungkin kita boleh baca sama-sama satu persatu daripada ayat puasa, dan kemudian saya akan tafsirkan. Jadi kita mula daripada saya baca, tuan-tuan ikut. Jadi kita baca ayat pertama dan seterusnya, nanti tuan-tuan ikut supaya kita dapat kefahaman yang baik daripada tafsir ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya hormati, pada pagi hari ini, apabila Allah mensyariatkan kita dengan ibadah berpuasa, maka satu yang kita perlu ingat, bagaimana lafaz daripada Allah. Allah kata ya ayyuhallazina amanu nadahum bilabzil iman liyuharriqa fihim masyari'ut ta'ah wa yuzakki fihim jazwatul iman. Iaitu Allah memanggil kita dengan lafaz keimanan untuk menggerakkan akan perasaan ketaatan. Apabila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, kalau kita betul-betul beriman, kita akan menyahut. Wahai orang beriman, kita buat bodoh je, buat dono panggil kan, buat dono je. Wahai orang beriman, buat tak tahu je. Maksudnya kita tak beriman lah. Jadi kalau itu Allah panggil wahai orang beriman. Kalau betul beriman, sahut ya, maksudnya wahai orang beriman, ya, supaya kita digerakkan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada perasaan taat, dan untuk Allah timbulkan kepada kita perasaan keimanan. Walaupun mungkin kita belum jadi beriman pun, tapi kita nak tak jadi golongan begitu? Ya, kita nak. Jadi kerana kita naklah, maka kerana itu apabila Allah kata wahai orang beriman, ini panggilan yang baik. Allah panggilan yang baik, walaupun kita tahu tak semua orang yang berpuasa itu dia ada iman, betul. Tapi apabila Allah sebut dengan ya ayyuhallazina amanu, Allah muliakan semua daripada kita. Untuk Allah berikan satu kefarduan yang hebat dan satu kefarduan yang besar. Allah kata kutiba alaikumusiyam, telah difardukan ke atas kalian berpuasa. Jadi puasa di sini ulama semua telah bahaskan melalui hadis daripada Nabi SAW. Arabi, seorang daripada Arabi tanya kepada Nabi, seorang sahabat, dia kata fi ayyi syahrin faradallahu alaihi siyam, ataupun fi ayyi waqtin asumu, pada waktu mana aku nak berpuasa. Maka Rasulullah kata faradallahu siyam fi syahri Ramadan, Allah telah memfardukan berpuasa itu pada bulan Ramadan. Maka apabila Allah kata kutiba, maksudnya kefarduan ke atas kalian. Apa fardunya? Fardunya adalah berpuasa. Maka hukum daripada puasa adalah wajib. Suka ataupun tidak, maka kefarduan daripada berpuasa adalah kutiba alaikumusiyam, hukumnya wajib. Dan kewajipan tersebut hanyalah pada bulan puasa. Kita akan cerita nanti pada ayat selepas daripada ini. Allah sebut lagi kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kalian. Maksudnya bukan hanya kita sahaja disyariatkan oleh Allah berpuasa,
bahkan umat terdahulu juga berpuasa. Bukan hanya kita sahaja yang bersahur. Tadi saya sebut dah, Rasulullah menyebutkan innas sahur min sunanil mursalin. Sesungguhnya sahur itu daripada sunnahnya para nabi. Nabi-nabi semua puasa. Jadi tidak ada nabi yang tidak pernah puasa. Maka semua nabi pernah puasa, bahkan umat terdahulu pun pernah puasa, cuma dia tidak sebagaimana kita. Kita dia khusus pada bulan Ramadan sahaja. Tapi umat-umat yang lain dia ada waktu-waktu tertentu, dan tidaklah hanya satu bulan yang khusus. Ini Allah bagikan bulan umat Nabi Muhammad, bulan Ramadan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu tidak mendapati bulan Ramadan dengan sebagaimana Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan hanya kita puasa, umat terdahulu pun puasa. Jadi kerana itu kita kena ingat bahawa kefarduan berpuasa adalah satu simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebut di hujung daripada ayat ini. Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi golongan yang bertakwa, iaitu ayyi litakunu minal muttaqina lillah, supaya kamu menjadi golongan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada takut pada Allah ataupun taat pada Allah? Maka disebutkan oleh Al-Imam Ali As-Sabuni, Al-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia kata maksud daripadanya adalah al-mujtanibina limaharimi, menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah. Ini satu definisi takwa paling ringkas. Apa ringkasnya? Al-mujtanibina limaharimi, menjauhkan diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah adalah kunci kita berpuasa. Sebelum daripada bulan Ramadan, tidak ada satu pun waktu yang Allah wajibkan kita berpuasa. Kalau tuan-tuan nak makan daripada bulan Syawal sampai bulan Syakban, 30 Syakban, makanlah. Siang, malam, pagi, petang, baring, bangun, terlentang, diri, duduk, terpulang. Tapi kalau sakit jangan salahkan Allah. Gaut, ya Allah, gaut, ya Allah. Kan sakit. Salah Allah juga. Allah juga salah. Ingat Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita banyak makan, jangan salahkan Allah. Allah wajibkan tak? Tak. Salah tak siapa yang tak puasa 6? Tak salah. Siapa dia salah? Tak salah. Salah tak mereka yang tak nak puasa hari Arafah? Tak salah. Salah tak mereka yang tak nak puasa pada hari Ashura? Tak salah. Salah tak mereka yang tak nak puasa Isnin Khamis? Tak salah. Mana ada salah? Sebab apa? Dia tidak menjadi kewajipan. Dan tidak ada satu waktu pun yang Allah wajibkan kita berpuasa. Tapi bagaimana ketika mana kita masuk sahaja bulan Ramadan, benda yang halal. Biasa pagi-pagi kita sarapan, tapi kita tak sarapan pun hari ini. Kita tengok sarapan sekejap lagi kan? Ada sarapan? Tak ada. Kenapa kita sanggup sebelum daripada subuh kita sanggup tahan makan? Kita dah okey, ni nak dekat subuh dah 5.48 ataupun 5.49. Kita tengok jangan sampai kena kan? Apabila kena sahaja waktu tersebut, maka kita makan walaupun hanya sebutir nasi, maka hukumnya batal puasa. Begitu juga mereka yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya, walaupun hanya sedetik sebelum waktu azan. Belum azan makan tanpa meyakini masuknya waktu maghrib, maka hukum puasanya adalah batal dan perlu diqada pada hari yang lain. Ini berlaku di Gombak kan, Gombak berlaku azan, Allahu akbar, Allahu akbar, makan. Tengok jam 3 minit lagi, belum lagi. Sebab tu kena meyakini. Yakin pada apa? Pada waktu. Bukan yakin pada azan. Tuan-tuan buka Johor FM, Best 104, tak kisahlah. Yang penting radio Johor. Buka Allahu akbar, Allahu akbar, tengok dulu jam. Jangan tengok radio. Radio kan mesin. Mesin tu kan dia play. Ke suara tu azan live? Tak. Azan tu dah memang rekod daripada dulu. Sama je azannya. Cuma diubahlah. Dulu mungkin Imam Allah yarham Imam Datuk Imam Mahat, Datuk Imam Mahat kan. Jadi dia dah ubahlah sebab orang tu dah tak ada. Jadi apabila kita dengar tu, jangan dengar, tengok dulu azan ke tidak. Maka ketika mana belum sampai waktunya kita makan, maka hukumnya batal puasa. Kenapa boleh kita mentaati perintah Allah? Dalam keadaan wajibnya kita berpuasa itu meninggalkan apa yang kita seronok. Makan ni tuan-tuan benda paling seronok dalam hidup. Kan tak seronok hidup tak boleh makan.
betul tak seronok kan? Hidup ni boleh makan, paling seronok lah hidup ni kan. Lagi kalau makan free, tu paling seronok kan? Paling seronok betul, paling sedap makan free lah kan? Dia tidak ada benda yang lebih seronok berbanding makan percuma. Betul, kita nak makan lah menate nama dia mahal, ya Allah, ambil daging kan? Imam Ma'il mungkin pernah makan dengan gok tu, dia macam makan lah tu. Saya tak pernah lagi, nak ajak beritahu ambil 1,200 makan, kenyang sampai tahun depan. Ada tak? Kenyangnya hanya sampai esok je, lapar dah. Kita makan. Jadi ketika mana kita makan ni benda seronok, tapi kalau kena bayar tak seronok. Tapi kalau makan free seronok. Tu benda paling seronok dalam hidup. Jadi makan ni benda seronok, tapi benda yang seronok ni bagaimana Allah mengharamkan di bulan Ramadan. Allah haramkan kita makan bulan Ramadan. Kenapa boleh taat? Kenapa kita boleh taat pada Allah? Sebab itu perintah daripada Allah. Saya yakin mana-mana orang taat, sama ada dia itu ahli masjid ataupun tidak, dia taat. Dia tutup aurat ataupun tidak, dia taat. Dia itu namanya Islam, dia mesti taat. Kenapa? Dia tahu bulan Ramadan bulan tak boleh makan, maka dia mentaati akan perintah Allah tersebut, walaupun dia tahu di bulan yang lain hukumnya adalah halal. Maka ulama menyatakan, kalaulah benda yang halal dahulu masuk sahaja Ramadan, kita boleh taat perintah Allah. Sebab itu Allah kata la'allakum tattaqun. Simbolnya benda yang boleh, apabila Allah kata tak boleh, terus tak buat. Masuk sahaja Ramadan, semua tak buat. Yang jual sarapan pagi pun dia tak lagi menjual sarapan pagi, yang buat yang lain-lain pun dia tidak buat apa-apa. Maka kerana itulah apabila masuk sahaja bulan Ramadan, kita boleh taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya benda yang sedia kala haram di bulan yang lain, contoh aurat haram dibuka di bulan yang lain, sepatutnya masuk Ramadan lebih utama untuk dia hindarkan. Rasuah haram makan di bulan-bulan yang lain, maka kita tidak sepatutnya lebih meninggalkan apa yang sedia kala haram. Kalau yang halal pun kita tak buat di bulan Ramadan, iaitu makan minum, kenapa perkara yang sedia kala haram itu kita lakukan di dalam Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan? Ini ketaatan pada Allah. Sebab itu bab ketaatan pada Allah ini kita kena lihat kembali, supaya kita nak tengok bagaimana kamu boleh tinggalkan yang halal sebab taat perintah Allah di bulan Ramadan, tak makan dan tak minum. Patutnya yang lebih utama, yang haram sedia kala, aurat kena jaga, solat kena solat, kemudian rasuah jangan dimakan dan lain-lain. Ini semua Allah nak tunjukkan bahawa la'allakum tattaqun, bagaimana kamu boleh taat akan puasa. Maka taatlah pada perintah-perintah Allah yang lain. Apa yang Allah haramkan kita tinggal, apa yang Allah wajibkan kita lakukan. Dan kemudian kita lihat ayat seterusnya, kita baca sama-sama. Ayyaman ma'dudat, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Jadi ayat 184 Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terkira ataupun tertentu. Maka berpuasa itu adalah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wahiya ayyamul qalail. Itu adalah hari yang sedikit, dan Allah tidak memfardukan berpuasa itu sepanjang tahun. Bahkan Allah memfardukan hanya sebulan dalam setahun,
itu menunjukkan akan kerenanan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka 30 daripada 360 hari. Adakah Allah zalim? Tak. Allah tidak zalim. 360 hari yang Allah berikan setahun hanya 30 sahaja. Satu daripada 12. Maka kerana itu Allah tidak memfardukan pada kita kecuali di bulan Ramadan. Kalau kita kata Allah zalim, zalimnya Allah, kan kena puasa 30 hari, apalah Ramadan, apalah nasib aku kena puasa. Sepanjang tahun Allah kata makan. Tak wajib pun, tidak ada kewajipan di bulan yang lain. Jangan menyalahkan mereka yang tak puasa sunat. Itu hak mereka. Nak puasa, puasa. Tak nak puasa, tak puasa. Tapi rugilah sebab tak dapat pahala besar. Tapi Ramadan, suka ataupun tidak, kita wajib berpuasa. Zalim tak Allah? Tak zalimnya Allah. Jadi Allah tak zalim. Allah bagi 30 hari sahaja. Sebab tu dia panggil ayyamam ma'dudat. 30 hari tertentu. Dan walaupun telah disebut oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. MKN ni tak payah beritahu dah apa dia. Apa dia Ustaz MKN? Oh, dia bukan duduk Malaysia lah tu, tak tahu MKN tu apa. Jadi masih berpegang kepada statusnya tidak dibenarkan rentas negeri. Jadi ada yang kata kalau tak boleh rentas negeri, tak boleh raya, kita lajaklah sikit kita punya puasa tahun ni jadi 2 bulan. Sampai boleh rentas. Boleh? Tak boleh sebab wajibnya puasa hanya 30. Jangan suka-suka jadikan 60. Tak boleh walaupun raya tak ada. Ustaz tahun ni tak ada raya, kita lajaklah kita punya puasa, boleh lajak sikit. Tapi pastikan berbuka pada hari raya pertama. Tak boleh puasa. Nak lajak pun 6 hari lepas tu kan. Maksudnya tidak ada kewajipan hanya di bulan Ramadan sahaja. 30 sahaja. Allah tak wajibkan di bulan-bulan yang lain. Ini hari tertentu. Sebab itu nak puasa tengok anak bulan, nak raya tengok anak bulan. Sampai waktunya puasa, sampai waktunya raya. Jangan tuan-tuan tak nak raya pula. Saya boykot tahun ni, raya saya tak nak. Jadi kalau boleh dalam kalender tu tukar. Ramadan lagi. Boleh? Tak boleh. Tetap 30 hari. Dan bukan hanya Allah tetapkan begitu dengan kerenanan daripada Allah 30 hari, bahkan Allah kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra, dan kepada siapa yang sakit ataupun ia bermusafir dan ia boleh untuk dibenarkan oleh Allah berbuka puasa. Siapa yang sakit, kerenanan daripada Allah, Allah ringankan kepadanya takhfifan minallah, iaitu dia boleh berbuka puasa. Maka siapa yang sakit jangan mudaratkan diri, maka dia bukalah puasa. Ini Allah beri ringan pada kita. Maka jangan kita memberatkan apa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan buat sakit. Kadang-kadang ramai juga buat sakit. Tak boleh ni, gastrik kan, tak tahan. Dia buat sakit, dia pun makan. Esok makan lagi, lusa makan lagi. Bukan itu. Tapi kepada siapa yang memang sakit betul-betul, mereka yang hypo mungkin gulanya rendah kan, puasa gula jadi 3, jadi 2. Cek gula lepas zuhur, ni macam dah tak keruan dah. Tengok macam nak gila dah. Tengok macam nak mati pun ada. Gigil badan. Sebab apa? Sebab tak cukup gula. Makanlah. Allah bagi ringan. Jangan mudaratkan diri. Islam tidak bagi mudarat. Sebab itu Allah apabila sebut sahaja kefarduan, Allah bagi dia punya keuzuran. Apa dia? Tengok baiknya Allah. Patutnya Allah fardukan, Allah tak bagi ringannya. Tak. Tapi Allah fardukan, Allah bagi ringan apa? Kalau dia sakit, dia musafir, dia boleh pilih kekal berpuasa, tapi kalau dia mudarat, lebih elok untuk dia berbuka. Lepas dia buka, Allah kata fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka gantikan pada hari-hari yang lain. Hari bila? Syawal sampai Syakban. Oh, banyaknya hari Allah beri untuk qada puasa. Patutnya sebulan Ramadan, qadanya pun sebulan lah kan. Dah Ramadan memang sebulan, masuk sahaja bulan Syawal, qada. Siapa lebih daripada Syawal, denda, bayar fidyah. Tak, Allah kata setahun kan. Ada 360 hari tu, 30 hari kita bulan Ramadan, baki 330 hari boleh untuk qada puasa. Baiknya Allah, ya Allah. Itu pun tak habis qada. Itulah kita manusia, tak habis qada lah. Berapa hari hutang puasa dengan Allah? 2 hari. Ya Allah, 2 hari. Setahun tak payah. Kalau kita kata zalim ke Allah, tak. Allah beri waktunya yang panjang untuk ia
mengqadhakan akan puasanya. Dan kemudian Allah kata wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan kepada siapa yang mampu untuk ia melakukan berpuasa tersebut, ataupun mungkin dia tidak mampu untuk dia mengqadhakan puasa kerana masyaqqah yang ada padanya, ataupun kerana dia itu seorang yang sangat tua, dia panggil syaikhukhah, tua sangat, ataupun dia itu orang yang sangat lemah, maka apabila dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu memberikan secupak makanan kepada golongan fakir ataupun miskin. Jadi sebab itu apabila Allah menyebutkan siapa yang memang tak mampu, dia cuba dan memang tak mampu dan tidak ada harapan untuk sembuh, contoh orang tua kita yang memang tak boleh nak sembuh dah, dan memang ada kalangan kita yang memang tak boleh puasa langsung dah, kalau dia puasa dia makin teruk dia punya kesakitan, dan doktor kata memang pakcik, makcik tak boleh puasa dah. Sebab apa? Kalau pakcik, makcik puasa teruk, mungkin akan masuk hospital, masuk ward dan lain-lain. Maka kepadanya habis sahaja Ramadan, 30 hari bulan Ramadan, maka cukup padanya sekadar membayar fidyah. Bayar fidyah. Dan fidyah kepada golongan begini tak perlu tunggu setahun, tak perlu tunggu Ramadan tahun depan, tak. Habis Ramadan, masuk Syawal, terus bayar fidyah. Maka itu adalah apa yang Allah tentukan. Sebab dia ada kewajipan, tak boleh tunai kewajipan tersebut, maka bayarlah fidyah. Ini puasa, dia bukan macam solat. Solat ni tak boleh solat berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk baring, tak boleh baring isyarat, tak boleh dengan isyarat hati, tak boleh dengan hati mati. Nah, hati tak boleh Ustaz, matilah dia, tak ada hati. Maksudnya kalau dia terlentang itu, hati ada tak? Ada. Bah dengar saya cakap, bah dengar, dia mesti ngangguk, dia tak boleh cakap, ngangguk. Bah solat jom. Jadi kita pun ambilkan wuduk apa dan minta dia solat dengan hati, tak boleh gerak. Kan? Dengan hati boleh tak? Boleh. Itu dipanggil ringannya solat. Tapi puasa boleh. Tak mampu untuk puasa sampai maghrib, puasalah sampai zuhur. Boleh? Mana boleh? Kan puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk boleh. Anak-anak kita boleh lah, nak cucu kita kan. Kata kan, awak tak boleh puasa sampai pukul 7 tak apa. Pukul 10 pagi pun tak apa. Bukan pukul 10 pagi, 9 pagi dia dah makan dah. Itu budak-budak. Tapi untuk orang besar, walaupun seminit sebelum maghrib dia makan, maka dia kena qada satu hari. Orang perempuan yang dia puasa sampai sebelum maghrib, tiba-tiba darah haid keluar. Darah haid keluar sebelum maghrib, maka qada satu hari. Sebab dia tak sempurna. Seminit sahaja. Ada yang kata, apalah, dekat Gombak 3 minit azan. Halal lah. Kira halal lah 3 minit. 3 minit lagi. Dah puasa 13 jam kan? 13 jam kan puasa. Daripada jam 6, lebih kurang jam 6 sampai jam 7. Kan 13 jam. 3 minit. Allah kedekutnya 3 minit. Kira halal lah boleh? Tak boleh. 3 minit pun 3 minit hak Allah. Jadi kerana itu, sebab itu siapa yang tak mampu puasa, maka Allah syariatkan kepadanya untuk fidyah. Jadi ini ringannya Allah. Adakah fidyah mahal? Ada yang tanya dengan saya, Ustaz, fidyah mahal ke? Fidyah tak mahal. Dia 1/4 daripada harga fitrah. Kalau fitrah kita RM10 yang kita bayar, maka kita bayar fidyah RM2.50. Saya kali RM2.50 kali dengan 30 hari yang dia tinggal, maka dia kena bayar untuk hutang puasa sebulan RM75. Mahal ke? Ya Allah, mahal apa benda 75? Kata Allah zalim. Mam, fitrah berapa? 10. Malam khutbah fitrah kan? RM10. Kurang lagi ada mam? Ada 7. Okey. Mam, kurang lagi? Empuk kepala. Mana ada kurang lagi? 7 paling kurang. Untung Johor ada 7. Negeri lain tak ada 7 pun. Kan? Nak kata, ketika mana kita nak bayar, kita kadang-kadang untuk Allah ni kira tau. Keluar duit, untuk Allah kira. Tuan-tuan cuba pergi bazar Ramadan. RM7 dapat apa? RM7 pergi bazar. Itu satu hari tu nak pergi. Bang, nak bungkus nasi ayam penyet. Keluar RM7. Cukup? Tak cukup. Sekarang ni dah RM12, RM10 ayam penyet. Bayar fitrah, kita rasa mahalnya Allah. Tiap-tiap bulan kena bayar? Tak, setahun sekali je bayar. Itu pun berkira. Siapa yang memang rasa tak cukup duit, kumpullah daripada awal. Kerana memang tahu bulan Ramadan kena bayar fitrah. Kan? Anaknya ramai, 10. Siapa suruh beranak ramai? Allah bagi. Kita kumpul duit. Tak mampu yang 7, 10, tetap 7, tetap
7 itu fatwa. Jangan marah mereka yang bayar 7. Apalah kita besar bayar 7. Itu dia dengan Allah. Yang penting ada 7, ada nak pilih 7, 7. Mahal tak fidyah? Fidyah pun tak mahal, RM2.5 je. Satu hari tinggal puasa RM2.5. RM2.5 boleh beli apa? Entah Ustaz, bawa pergi dekat bazar Ramadan RM2.5. Boleh kuih satu paket tu RM2.5 dah. Baru kuih boleh cerita nasi. Takkan nak buka puasa kuih. Itulah harga fidyah. Tapi kita kata mahalnya Allah. Jadi fidyah ini adalah sesuatu yang Allah berikan ringan kepada siapa yang memang tak mampu berpuasa, maka kepadanya untuk membayar fidyah. Dan kemudian Allah kata faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang menambah akan kadar yang tersebut daripada fidyah, maka itu adalah lebih baik pada dirinya. Maksudnya walaupun RM2.5 nak bayar lebih, bayarlah lebih. Tetapi untuk kita akan kira ikut jumlah yang tertentu. Maksudnya memang tak bolehlah bayar lebih, sebab dia dah memang RM2.5. Kalau guna sistem dah kira memang RM2.5, tak boleh bayar lebih. Jadi bayar lebih ni kalau tuan-tuan bagi fakir miskin sendiri, bagi lebihkan RM2.5 lebihkan, takkan RM2.5 je. Saya tahun lepas hutang puasa tak bayar, maka nak ambil RM2.5. Fakir miskin tu tengok RM2.5 boleh beli apa RM2.5, bayar lebih sikit. Jadi ini kita kata sebagai tatawwu', lebih-lebihan dalam kita membayar fidyah. Dan kemudian Allah kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya berpuasa itu lebih baik berbanding kepada kamu kalau kalian mengetahui. Iaitu berpuasa kepada kamu itu lebih baik berbanding berbuka. Dan fidyah itu baik juga bagi kamu kalau kamu mengetahui tentang pahala puasa lebih daripada fidyah, pahala puasa lebih daripada buka puasa, maka pastinya kamu akan berpuasa. Jadi kalau diberikan pilihan nak buka ke tidak, cuba tahan dulu. Musafir memang Allah benarkan untuk berbuka, tetapi kepada siapa yang memang masih mampu untuk berpuasa, puasalah, kan? Dan naik pun kereta besar, naik kereta Velfire kan, naik kereta pergi KL, nak buka puasa apa? Kereta sejuk, lebih sejuk banding rumah. Jadi lebih elok walaupun dibenarkan berbuka. Tidak ada kena-mena yang hidup ataupun mati, walaupun ada yang pakai Velfire. Ustaz ni pegeli saya lah ni Ustaz. Bukan pegeli tak, sekadar sebut saja kan. Sebab kita tak ada Velfire, sebutlah. Mudah-mudahan ada yang sedekahkan. Nak Ustaz Velfire saya, bagi kat Ustaz. Syaratnya dah habis bayar. Baru seronok sikit yang kita pakai. Jadi ketika mana dah naik kereta kita besar, kita naik kereta yang selesa, mungkin pengangkutan yang ada orang bawa pun kan, ada orang mungkin tak mampu nak drive, boleh naik kapal terbang, boleh naik bas, boleh naik kereta api. Jadi siapa yang mampu berpuasa, lebih baik puasa berbanding dia memilih untuk yang lain. Ini apa yang Allah syariatkan. Tetapi kena ingat, maksud daripada fidyah, pertama, siapa yang dia memang tak mampu lagi berpuasa, maka fidyah sahaja kepada dirinya. Memang tak mampu puasa, ada setahun tempoh qada, tapi memang tak ada harapan sembuh. Mereka yang stroke mungkin, mereka yang koma, mereka yang memang tak ada harapan sembuh, maka kepada mereka dia tidak perlu untuk berpuasa, hanya bayar fidyah. Tapi kepada siapa yang mampu puasa, maka apa Allah syariatkan adalah qada semula puasanya, bukan fidyah sahaja. Sebab ada orang kaya ataupun orang yang ada duit sikit, dia kata, okey, ustaz kata tadi RM2.5 kali 30, 75. Saya memilih 75 berbanding qada puasa 30 hari. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia wajib puasa. Siapa yang wajib dan ada kemampuan, syariat kepadanya adalah untuk dia qada dia punya puasa, bukan untuk dia bayar fidyah. Fidyah adalah bayaran denda. Apabila setahun tak puasa, maka barulah timbulnya fidyah. Ini kepada golongan yang mampu. Yang mampu macam kita, mungkin kita demam panas, tak boleh puasa, maka lepas daripada Ramadan kita kena qada, bukan kena bayar fidyah. Tempoh setahun Allah bagi, masuk tahun hadapan masih belum qada, barulah adanya fidyah. Dan fidyah bukanlah ia melepaskan daripada kita mengqadakan puasa. Ini kena ingat. Kadang-kadang sebahagian orang kata dah bayar fidyah, tak payah puasa ke? Kena puasa. Yang wajibnya adalah mengqada puasa, bukan fidyahnya. Fidyah adalah bayaran denda lepas tahun.
Sebab tu tak ada orang bayar fidyah, pergi majlis agama Islam bayar fidyah ambil gambar. Bayar zakat dia ambil gambar kan? Ataupun kita sebut terima kasih pembayar fidyah. Fidyah kita tuan-tuan 6 juta kutip. Banyak fidyah. 6 juta kutip ni maksudnya ramai tak puasa. Itu maksudnya. Itu maksud sebenar. Lepas tu apabila kami pernah bincang-bincang untuk buat meninggikan kutipan fidyah. Capai kutipan fidyah, kita nak capai sasaran tinggi. Maka saya kata senang je nak bagi kutip tinggi. Macam mana? Tahun ni bulan Ramadan kita buat makan beramai-ramai di siang hari. Jadi bulan Ramadan tu kita buat buffet. Pukul berapa? 12 tengah hari. Makan. Rakyat Johor sila makan. Tahun depan bayar fidyah. Baru fidyah jadi kutip banyak. Saya kata kalau kita nak fidyah banyak, maksudnya orang tak ramai puasa lah. Tak Ustaz, bukan gitu. Maksud kita nak galak orang bayar hutang. Okey, yang itu okey. Maksudnya mungkin ada kalangan mereka yang memang dah lama tak puasa, bayar fidyah. Yang itu okey. Tapi kalau kita nak target ramai tak puasa, janganlah gitu. Kan kita lebih galak mereka qada dia punya puasa. Jadi fidyah ni dia denda. Dan lepas tu orang tak bangga. Kadang-kadang senyap je bayar fidyah. Jam je. Apa? Bayar fidyah. Dah lah bayar fidyah. Imam pula tu. Imam kenapa bayar fidyah, Mam? Orang lain punya, bukan aku punya. Punya diri dia punya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat app dekat handphone, dipanggil e-fidyah, boleh buka dekat handphone, cari dekat Play Store e-fidyah. Majlis Agama Islam punya. Bayar. Kita buat application ni, jutaan yang masuk dalam app ni. Rupanya lebih ramai suka bayar fidyah senyap-senyap. Kalau pergi kaunter tu malu sah. Kadang-kadang siapa punya? Kawan. Nama? Tak ada pula nama kawan tu. Terpaksa guna IC dia. Ni IC saya wakil. Boleh lah, tak apalah, sangka baik. Kita tak ketuk dia tapi sangka baik. Jadi fidyah ni dia bukan menyelesaikan kita punya qada puasa. Tak, dia tetap kena bayar puasa. Ini kita kena ingat sebab fidyah hanyalah sesuatu yang sebagai denda kepada siapa yang tidak mampu. Pun begitu, ada mereka yang memang kena bayar dua-dua. Contohnya seorang perempuan yang dia itu tidak mampu berpuasa kerana menyusukan anak ataupun mengandung, maka kepadanya dia kena dua-dua. Fidyah kena dan kemudian qada puasa pun kena. Apabila dia bimbang akan kesihatan bayi dalam kandungannya. Jadi apabila kerana bayi dalam kandungannya ataupun bayi yang ingin menyusu, kalau puasa nanti susu tak ada, susu badan tak ada, kering, maka bimbang akan kelaparan anaknya. Ngandung, kenapa dia tak mampu untuk puasa? Sebab bimbang akan keselamatan baby dalam kandungan. Mungkin akan lapar dan lain-lain, ada komplikasi, maka dibenarkan berbuka tetapi kena bayar dua-dua. Fidyah pun bayar, qada puasa pun iya. Tapi untuk keselamatan dirinya, contoh mereka yang ngandung, kenapa tak boleh puasa? Sebab doktor kata kalau dia puasa, dia sendiri yang akan teruk. Mungkin darah jadi rendah, mungkin darah jadi tinggi dan lain-lain, kandungan gula akan teruk. Keselamatan siapa? Diri dia. Kalau diri dia, qada sahaja. Kalau babynya, maka dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Itu ketetapan daripada Allah. Dan kemudian kita lihat ayat yang terakhir pada pagi hari ini, sama-sama kita baca. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey, kita lihat apabila Allah menyebutkan bulan Ramadan yang turun padanya akan Al-Quran, tujuan utama penurunan daripada Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada manusia, menjelaskan akan petunjuk tersebut dan pemisah di antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan padanya akan Al-Quran. Yang Allah syariatkan kepada kita berpuasa, maka juga bulan Ramadan dipermulakan akan penurunan akan Al-Quran. Dan hal daripada Al-Quran adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia dan menjelaskan akan petunjuk tersebut, dan ia pemisah di antara yang hak
dan yang batil. Sebab itu Ramadan bulan sinonim bulan turunnya Al-Quran. Maka Ramadan dia mesti pegang Al-Quran. Kalau bulan Ramadan tak pegang Al-Quran, maka kita masih belum lengkap ibadah kita. Betul kita berpuasa pada siangnya, betul kita solat pada malamnya, maka jangan Quran ditinggalkan. Jadi dah masuk 12 hari bulan Ramadan, sepatutnya dah sampai juzuk yang ke-12. Sepatutnya. Belum lagi dapat, maka cubalah kejar. Masih sempat tak? Sempat, insya-Allah. Cuba kejar. Kan? Kalau tak sempat tapi banyak pegang handphone, muhasabah diri kembali. Tak sempat ustaz, memang tak sempat, tapi handphone ni kat tangannya. Tak sempat tak? Tak sempat baca komen dalam WhatsApp, dia paling aktif. Kan? Asyik dia je dalam grup. Ada orang masuk bulan Ramadan, semua grup dia live group. Kenapa live group? Sebab dia tak nak banyak gosip bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, kadang-kadang namanya grup masjid. Tapi grup masjid tu macam-macam cerita. Politiknya lah, Covidnya lah, macam-macam. Kadang-kadang kita tak tahu nak baca ni masjid ke apa ni. Nama-nama masjid tapi ya Allah gaduh dalam tu. Kan? Jadi kita tak nak. Kadang-kadang ada yang suka gosip-gosip dekat situ. Suka mengumpat, suka fitnah orang lain. Info tak apa. Info sila, kongsi benda-benda lain. Jualan tak apalah, masuklah walaupun tak boleh kan. Kadang-kadang grup helwa bukan sini, tempat lain. Kan? Kadang-kadang nama grup tapi ada orang jual kuih. Dan namanya pun helwa, saya jual kuih lah, tak jual apa. Admin pun ingatkan. Dah diingatkan jangan jual-jual apa-apa di sini. Jadi ada pula admin yang tegas. Bagus admin tu. Kan kadang-kadang sebab kadang-kadang dia macam-macam masuk. Tapi kita pun tak halang juga tuan-tuan, jangan halang orang yang jual. Sebab bagi saya ni benda baik juga. Tapi kalau banyak sangat pun nyampah juga. Dia je. Kan asyik-asyik ada, sikit-sikit sudahlah. Macam bazar juga orang marah. Tak payah lagi bazar beratur panjang-panjang. Makan kat rumah lah. Tuan-tuan, dia ada kepentingan. Apa kerajaan buat ni? Dia ada kepentingan kepada pihak-pihak yang lain. Contoh baru ni MKN putus supaya bazar Aidilfitri dilanjutkan sampai 2 pagi. Orang marah. Kata Covid. Tapi 2 pagi pula. Nanti Covid. Tuan-tuan, orang yang niaga ni nak untung. Dia pun nak duit. Kita yang makan gaji, kita rasa seronok. Tak apalah makan gaji kan. Dapat gaji. Mereka tu, bazar itu adalah ekonomi pada mereka. Tak nak sila. Tapi jangan galak orang jangan pergi bazar. Cuma jaga SOP je lah. Tu caranya. Kan Covid tak Covid. Kita tak boleh nak halang benda tu berlaku. Tapi ekonomi juga benda yang penting. Tapi itulah hakikat jadi kerajaan. Jadi kerajaan duduk atas mana pun parti yang perintah, salah semua. Yang tak salah, engkau perintah. Tu tak salah. Jadi saya Ustaz Luqman perintah. Baru tak salah diri saya. Tapi untuk orang lain, ini ceramah bagus. Konon macam hebat. Jadi ahli politik sama macam orang lain. Itu hakikat politik. Macam ketua polis juga. Ketua polis Johor tuan-tuan, banyak kena kecam. Kan walaupun Datuk Ayub Han tu orang yang tegas, bagus. Saya sokong apa yang dia buat. Tapi ramai tak suka. Pastilah orang tak suka. Dia kondak habis semua. Kan? Yang ada tali barut yang makan rasuah, semua habis. Kena. Ada orang suka. Ramai orang tak suka. Itu orang baik tu. Ketua polis tu orang tak suka. Kita lagi orang tak suka. Itu biasa. Jadi kita ni masa kita banyak untuk habis untuk apa? Untuk benda lain. Jadi bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Kalau tak pegang Al-Quran, saya tak kata mesti khatam, tapi yang lebih penting tiap-tiap hari mesti buka Al-Quran. Itu paling-paling. Jangan sampai ada satu hari bulan Ramadan yang tak buka Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Dan pastikan lebih banyak berbanding tahun lepas. Pastikan. Mana boleh ustaz, tahun lepas PKP. Duduk rumah nak buat apa lagi? Baca Quran lah. Pum-pam. Quran saja. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kan? Tengok muka isteri, nyampah tengok muka kau. Buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baguslah sebab buka Quran. Kan walaupun nyampah tu dalam hati kan. Buka Quran. Jadi tahun lepas lebih sikit. Jadi paling-paling tahun ni kita buatlah yang paling baik. Ini untuk bulan Ramadan. Sebab turun pada bulan Ramadan itu akan Al-Quran, dan Al-Quran adalah petunjuk daripada Allah kepada kita. Dan kemudian Allah menyebutkan, kita baca sama-sama, faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan barang siapa daripada kalangan kalian yang melihat akan anak bulan, maka hendaklah kepadanya ia berpuasa. Maka di sini pensyariatan dengan melihat anak bulan. Jadi lihat anak bulan ni, Rasulullah pun bersabda, Rasulullah kata, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Kamu berpuasalah dengan melihat anak bulan dan kamu rayalah dengan melihat anak bulan. Maka syariatnya mesti lihat. Walaupun dah ikut kiraan falak, dah ada ilmunya. Kan ahli astronomi, ahli falak dah ada mesin, dah ada alat, dia boleh kira dah bahawa tahun ini bulan Syakban sampai 29, Ramadan sampai 30. Jadi dia dah kira dah. Tetapi tetap syariatnya lihat juga. Sebab itu mesti lihat, walaupun banyak kali lihat tak nampak. Malaysia ni susah nak nampak, tak tahu kenapa. Kan tak nampak je Malaysia ni. Mungkin rakyat Malaysia ni belum cukup beriman, mungkinlah, tak tahu. Jadi tengok kan. Tengok tetap tengok tak? Tetap tengok. Apabila telah ditentukan berpuasa, kan penyimpan maha besar raja-raja menentukan puasa pada esok ataupun lusa, maka wajib kepada kita berpuasa. Ini pemerintah. Dan begitu juga raya, kan. Raya ni tak payah umum, orang dah raya dah. Belum umum raya dah. Tapi puasa umum tak percaya. Apalah, belum Tunggulah 30 Syakban, esoknya baru kita nak berpuasa. Tak. Sampai waktu, maka kepada kita berpuasa. Dan kemudian Allah kata, siapa yang sakit ataupun musafir boleh buka dan gantikan dengan hari yang lain. Ini sebagaimana yang kita jelaskan yang tadi. Dan kemudian Allah kata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan akan takhis at-taisir, dengan kemudahan dan kelapangan, dan bukanlah Allah menginginkan akan kesusahan. Walaupun memang kunci puasa taat pada Allah. Itu kunci puasa. Sampai subuh taat makan. Sampai maghrib taat makan. Taat. Kena buka tak? Kena buka. Jangan tak buka. Ini sebab taat. Hebat mana pun taat. Maghrib buka. Jangan sombong dengan Allah. Tak. 13. Apa 13? Tengoklah. Sadar. Kan 13. 20 jam baru nak buka. Mana boleh? Kena buka. Jangan main-main. Boleh. Sebab kita sadar sangat, kita hebat sangat. Apa subuh? Subuh kan lepas bangun tidur, dah rehat, dah tidur. Sembahyanglah lebih sikit. Ada 2 rakaat. 20 lah. 20 subuh. Sebab apa? Sebab kuat sangat. Boleh? Tak boleh. Syariatnya 2. Kalau syariatnya 2, jangan lebih pada Allah. Cukup. Taat bukan hanya taat tahan makan, taat juga kena makan. Maghrib kena makan, taat. Kenapa kita buka puasa? Taat, kena makan. Allah perintah makan, makanlah. Allah perintah makan, tak nak makan. Allah kata jangan makan, makan pula. Kita ni kan terbalik kadang-kadang. Sebab tu Allah bagikan semua dia ada dipanggil simbol ketaatan. Tetapi pun begitu Allah bagi ringan. Tak mampu, tak boleh, buka. Ini ringannya bagi Allah. Tak mampu berdiri solat, duduk. Jangan buat alasan. Yang penting kamu usaha untuk mentaati perintah Allah. Jadi yang pentingnya Allah kata walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Untuk melengkapkan akan bilangan hari berpuasa itu 30 hari ataupun 29 hari. Puasa mesti lengkap. Maksud lengkap, siapa yang tak lengkap tahun ni 20 sahaja dia puasa, mesti qada, jadikan 30. Nak tak nak mesti qada, tak boleh tak qada. Mesti lengkap. Tu'milul iddata, mesti lengkapkan jumlahnya. Siapa yang tinggal 7, qada 7. Tinggal 15, qada 15. Tak mampu qada, fidyah. Maka ini semua ketetapan daripada Allah. Pastikan lengkap 30. Jangan kata tak lengkap. Allah cukupkan, dan bilangan itu mesti cukup. Selepas daripada kita habis berpuasa,
Allah menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, iaitu hendaklah kamu syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Dan walitukabbirullah ini juga membesarkan Allah. Puasa sahaja, masuk malam 30, terbenam matahari, kita pun makan buka puasa. Apa yang kita disyariatkan? Walitukabbirullah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membesarkan Allah. Cukup, jangan lebih-lebih. Nanti ada yang datang sembahyang raya pula. Kan? Buka speaker kan? Saya bimbang tu buka speaker luar dia kadang-kadang. Dah raya, alhamdulillah, makan. Baru 12. Itu yang berlaku tu. Azan terus makan. Nanti takut takbir raya. Raya dah. Baru 12 Ramadan, jangan ngada-ngada makan. Raya pula. Takbir ni besarkan Allah. Habis saja puasa, besarkan Allah. Jadi besarkan Allah tu syukur dengan Allah. Dapat sempurna kita berpuasa 30 hari. Siapa yang tak sempurna 30 hari, tak boleh raya lagi. Belum lagi. Sabar. Qada dulu baru raya. Itu maksudnya. Ni tak, yang tak puasa itu yang paling utama raya. Ni kadang-kadang tengok. Puasa tak rupa puasa. Tapi dia yang paling raya. Ada kan kita sebut? Tak rupa puasa. Dengan tak pakai tudungnya, dengan buka auratnya. Raya dia paling lebih pula. Lebih pula dia. Solat tarawih tak pernah nampak. Dia raya dulu. Ni ada orang yang begitu. Kita kena lihat baliklah. Kita ni sempurnakan kita punya puasa, taat. Kita takbir itu, kita syukur kepada Allah atas kurniaan nikmat kita dapat melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan apabila kita membesarkan Allah atas kurniaan daripada Allah, tujuan utama daripada perkara tersebut adalah wala'allakum tashkurun, walikai tashkurullaha ala fadlihi wa ihsanihi, iaitu kamu syukur pada Allah dengan kelebihan yang diberikan kepadamu dan dengan ihsan, kasih sayang yang diberikan kepada kalian. Jadi kita kena ingat apa yang kita dapat semuanya adalah kudrat dan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kita berpuasa, kita hadir dapat berpuasa. Kan alhamdulillah mampu kita berpuasa sampai ke waktu maghrib. Dan kehendak daripada Allah kita boleh melanjutkan di malam-malam hari bulan Ramadan untuk kita melengkapkan ibadah tarawih dengan 20 rakaat. Ini semua kelebihan yang Allah beri. Dan kita tengok yang tinggal 20 rakaat tu, tuan-tuan lepas 8 toleh belakang. Ada lagi dia macam nak hilang tu dia senyap-senyap. Lepas 10 tengok, kurang dah. Tengok lepas 16, 18, aku tengok engkau, kau tengok aku. Aku tengok engkau, muka sama je. Dan bukan muka orang sihat pun. Kan? Muka orang tak sihat pun. Rupa-rupa kita lah. Muka dia. Kadang-kadang saya tengok, oh, Allahu Akbar. Segan lah. Apa segan? Ni, yang tak berapa sihat ni, boleh duduk sampai 20. Kalau kita tengok dia, betul ke boleh 20 ni? Sampai tak yakin tau, tak yakin. Betul boleh 20. Kita yang muda tak boleh 20. Segan. Ni saya, untuk diri saya memang saya segan betul. Ustaz, 20 km boleh lari. Takkan 20 rakaat tak boleh? Dia punya panas. Panas tu, 20 km boleh lari. Takkan 20 rakaat tak boleh? Kan tertampar. Bagi saya kenalah. Jangan jadi fitnah. Kan? Yang sihat, sibuk. Kawan-kawan saya ada juga yang lari malam-malam. Kan? Tarawih 8. Start 8 lah. Kita semua lari sama-sama. No. 20 rakaat itu penting. Jangan fitnah. Bulan lain lagilah malam-malam. Bulan Ramadan, bulan kita nak 20 rakaat. Kalau nak lagi lepas 20 rakaat, sila. Sampai subuh lagi. Tapi kita nak kata apa? Kita yang mengizinkan untuk 20 rakaat apa? Allah. Yang Allah tak, bukan sebab sihat, tak, bukan sebab sihat. Tuan-tuan kalau tak mampu untuk diri 20 rakaat, duduk pun tak apa. Sebab solat tarawih ni dia ada keringanan, sebab dia ringannya sebab dia sunat. Jadi apabila dia sunat, jadi boleh bagi soft. Saya pernah sebut tahun lepas kan, 2 tahun lepas. Sebut apa? Soft pertama yang sihat, diri. Soft kedua tak apa-apa sihat, duduk. Soft ketiga lagi tak sihat, baring. Baring tarawih. Boleh? Malu nak baring. Baring malam betul. Yang penting 20 kan. Yang penting 20 nak baring, tapi mesti kita segan sendiri. Kan memang tarawih tu ada punya ngantuk. Ya Allahu Akbar. Bila nak habis? Bila nak habis? Imam tarik panjang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Imam, ya Allah. Ada. Betul tak? Tiap-tiap hari mesti ada. Kalau tuan-tuan tak ada, tipu. Bila nak habis imam ni? Ya Allah, panjang pula. Memang. Tapi lepas habis tarawih,
Belum. Witir 3. 3 tu pun seksa. Allah 3 lagi, ya Allah. Tapi lepas habis witir tu, ya Allah, dia punya Subhanal Malikil Quddus. Ya Allah, dia punya lega tuan-tuan. Ya Allah, sedap. Betul tak? Seronok. Masa sembahyang tu, ya, saya pun macam nak tombang. Tapi saya kata dalam hati saya, kalau aku tombang ni, ustaz tombang. Allah, gila, Ustaz tombang. Kalau tombang mati terus, husnul khatimah. Tapi tak mati lagi kan? Tak mati orang kutuk. Apa ustaz ni? Tombang pula dia. Tapi ngantuk, memang ngantuk. Allah. Saya baru ni ikut DO solat tarawih lawatan, lagi ngantuk. Kan? Kata macam-macam pula, imam ni lama pula baca. Tapi kalau kita tak habis 20, kata ketua jabatan ni pakai kain samping, songkok hitam lagi, takkan semayang tak 20. Kita ni kena muhasabah baliklah. Maksudnya apa yang Allah beri tu sebab izin daripada Allah. Kita boleh sempurnakan puasa, izin Allah. Kita boleh solat 20 rakaat, izin Allah. Maka apabila Allah izinkan, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan apabila Allah izinkan, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu mudah-mudahanlah ada sedikit pengajaran daripada apa yang saya sampaikan di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan kuliah terakhir nanti sebelum raya, iaitu pada 8 hari bulan Mei, minggu kedua. Alhamdulillah sempat minggu kedua, 8 Mei dan hari yang ke-26 Ramadan. Jadi kita akan baca ayat yang seterusnya. Dan ayat yang seterusnya itu saya akan tafsirkan 186 dan bersama-sama dengan apa intipati daripada ayat ini, iaitu bagaimana kita nak memastikan supaya Ramadan kita Ramadan yang paling baik dan Allah tidak mensia-siakan apa yang kita buat sepanjang Ramadan dan Allah berkenan. InsyaAllah kita akan bicarakan pada tanggal 8 Mei 2021 bersamaan 26 Ramadan. Ini kiraan saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh hadir dan istiqamah. Jangan 26 tiba-tiba kurang. Tadi alhamdulillah penuh, ya Allahu akbar. Penuh. Ramai. Motor pun banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya semalam kuliah dekat Masjid Bandar Putra, Kulai, pun penuh Masjid Mubarak. Ya Allah, penuh orang. Dengan sampai keluar. Sedangkan masjid tu besar. Sampai keluar. Saya kata syukur pada Allah. Seronok. Walaupun kuliah tu tak ramai sangat, tapi maksudnya separuh suku adalah. Sebab mungkin orang kerja dan lain-lain. Yang penting subuh tu penuh. Seronok tengok subuh penuh. Sebab jarak. Kalau tak jarak mungkin tak penuh. Jarak tu penuh. Tapi syukurlah penuh. Saya kata ya Allah, penuh kereta. Jadi kita seronok dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan 26 pun penuh. Jangan 26 dah tak ada dah. Jangan balik kampung dulu. Sabar. MKN tak bagi balik kampung. Jadi tuan-tuan, insya-Allah 26 Ramadan kita akan kuliah minggu yang kedua bulan Mei untuk lanjutan daripada ayat berpuasa. Wallahu taala alam, yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita istiqamah berpuasa sampai ke hujung Ramadan dan bangunkanlah malam-malam bulan Ramadan, sebab tidak ada lagi kita punya kesempatan yang kita boleh buat selain daripada bulan Ramadan dengan kelebihan 20 rakaat dan witir bersama-sama, sebab bulan lain kita tak dapat dah nak buat semua ni. Jadi bulan Ramadan ni lah sungguh-sungguh maksimumkan mungkin. Penat-penatlah, kejap je, bukan lama pun. Masuk Syawal dah tak ada dah tarawih, dah tak adalah kita nak jemaah beramai-ramai begini. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat yang baik semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan ibadah berpuasa, qiyam, dan terus kita dengan tilawatul Quran. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa inna 'ala as-siyami wal qiyam wa kasrati tilawatil Quran wa raddil basar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'il mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.